Tapi betul Ustaz. Ha. Ni yang paling saya rasa tak boleh belah sekali lah. Saya rasa macam memang memalukan manusia juga lah. Sebenarnya kan, tadi Ustaz cerita pasal gangguan melalui darah lah, masuk dalam makanan, najis, manusia, najis masuk dalam kain kapan lah apa kan, ni semua benda-benda kotoran, tanah, apa abu mayat lah sebagainya kan. Sebenarnya Ustaz, betul ke? Ni yang saya dengar, diorang sebenarnya tak perlukan pun najis ni semua. Diorang just buat benda ni just untuk memalukan anak Adam dan suruh anak Adam buat benda-benda yang kotor untuk memalukan diri sendiri, supaya diorang suka tengok kita malukan diri kita, baru diorang nak tolong kita. Maksudnya baru diorang nak, awak nak apa sekarang? Awak dah malukan, dah hina diri awak sendiri dengan semua benda ni. Okay lah, kita tolong sikit lah. Itu pun dia buat pun lebih kurang tak ikhlas lah. Betul Ustaz? Betul lah. Sebab apa kerja dia? Untuk apa? Merosakkan lagi lah. Betul. Itu memang tugas mereka. Jadi tugas mereka ni nak supaya kita jauh daripada Allah SWT. Jadi dia suruh kita buat satu benda yang kotor dulu, yang memalukan, yang melanggar perintah Allah dulu, baru dia akan bantu. Saya beri contoh. Ada satu rawatan di satu tempat daerah ni di Johor, saya boleh cakap, yang mana sebelum nak buat rawatan kena minum arak dulu. Yang paling ramai pergi orang Islam kita. Dan pemilik tu orang Islam ke? Bukan Islam. Tapi dia tak tahu tu arak ke apa? Dia tahu. Tahu arak. Tapi sebabkan oleh, yelah terdesak contoh nak berubat, ilmu dan sebagainya. Dia minum. Jadi bila dah minum arak, orang Islam minum arak, perbuatan tu dosa kan, betul? Siapa yang suka dosa? Syaitan lah. Syaitan, bila dah suka, dia bantu lah lepas tu. Sebab itu orang dah berjaya lagi, buat lagi. Betul, aku dah berjaya sesatkan dia. Bila aku bantu lagi, dia mikir, betul lah sembuh. Agak-agak dia datang rawatan, minum lagi dia. Minum lagi arak tu. Itulah cara mereka buat. Satu lagi contoh, saya pernah buat pemagaran rumah di satu rumah ni. Bila saya sampai kat satu tempat rumah tu, dia kata rumah dia penuh dengan gangguan. Tapi silapnya orang tu sebelum tu buat rawatan dengan tempat yang salah. Orang tu datang buat tu cara yang salah. Macam mana cara dia? Dia tanam Al-Quran tu dekat dalam pintu, bawah pintu yang setiap hari dia langkah keluar masuk. Orang dulu buat rawatan tu suruh dia tanam. Orang tu yang tanam kat situ lah. Tapi dia ingat Al-Quran ni bagus, so dia tanam padahal nak memalukan Al-Quran lah. Menghinakan Quran. Menghina Quran. Bila hina Quran, siapa yang akan bantu? Syaitan lah. Jadi dia pagar rumah, nama je pagar rumah, tapi dia ganggu juga. Dia ganggu, dia rosakkan juga tu, rosakkan ni, sakitkan sakit di sini. Jadi bila saya datang tu, saya kata ada something kat bawah ni. Dapat rasa Ustaz? Dapat rasa. Ada something bawah ni, kena korek sekarang. Berapa tahun tu Ustaz? Wallahualam, saya tak pasti. Tapi bila kita korek jumpa Quran, ya Allah, Quran yang kecil kan. Besar ni. Cakap, siapa yang buat ni? Kata sekian. Kenapa dia suruh tanam? Dia kata kalau tanam ni sebagai pemagaran. Awak tahu tak, ni adalah menghina Quran, dia kata. Bila menghina Quran ada bantuan syaitan kat sini. Orang Islam ke yang suruh tanam tu? Ya, orang Islam. Ini amalan bercampur bau. Kan, kita sedang ditipu oleh syaitan Allah dalam keadaan yang tak perasan. Saya dengar Ustaz dekat Hollywood ni ritual. Siapa pernah dengar saya ritual Hollywood kan? Dia nak famous, nak bantuan untuk dapat populariti. Itu biasa bagi dia orang. Dan itulah memang amalan dia orang. Sampai sekarang kan? Daripada dulu sampai sekarang. Bukan daripada dulu. Dulu tu zaman Nabi terdahulu. Daripada zaman Nabi Sulaiman lagi. 3000 tahun daripada tempat kita ni. Maksudnya? Dan Quran tak ada cerita dah. Dan surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Ta'ala dah cerita tentang berlakunya sihir pemisah. Ayat 102. Suami isteri. Suami isteri tu dah cerita dah. Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman dengan kita biasa 3000 tahun lebih kurang. Mana sihir tu dah ada 3000 tahun dulu lah. Dah wujud memang benar. Allah Ta'ala cerita dalam Quran dah. Okay. Jadi maknanya ritual-ritual tu yang dibuat oleh mereka-mereka yang melanggar perintah Allah, yang mengingkari perintah Allah, telah berlaku terus-menerus sampai sekarang. Tu saya kata kemuncaknya tadi apa? Bila bos dia keluar. Siapa bos dia? Dajjal. Lanatullah. Itulah bos dia. Jadi nak ke arah tu mereka buat persediaan demi persediaan. Dan ritual-ritual itulah permainan-permainan sihir yang dimasukkan. Kan? Sebutan-sebutannya tu tak mustahil dia akan menjadi satu siulan. Siulan maksud saya ni benda yang common di bibir-bibir anak muda kita ni, sebut-sebut benda tu. Dan rupanya benda tu sihir. So cara paling mudah untuk buat ijarakan lagu lah. Supaya orang semua sentiasa pasangan kereta, pasangan rumah, sebut, nyanyi-nyanyi. Kan? Padahal benda tu, benda yang telok. Dah banyak dah sebenarnya. Betul tak? Dah banyak. Cuba tengok ada isu kontroversi yang sebelum ni kan. Yang tentang apa ni. Rupanya lagu ni tentang untuk orang Yahudi punya.
Oh, Macam tak? lirik sebenar semua. Kan? Dibuat dalam bahasa yang orang tak faham. Faham. Tapi dia punya lenggok dia sedap, kan? Muzik dia sedap. Jadi kita pun nyanyi-nyanyi. Padahal benda tu satu benda yang tak boleh. Nampak tak permainan dia orang ni macam mana? Kan? Sebab tu kita kena hati-hati. Jangan susahkan anak muda kita, anak-anak kita besok ni, generasi akan datang. Lagi kita kena hati-hati. Jangan kita biarkan mereka ni kebebasan yang terlalu. Kan? Betul ikut perjalanan zaman. Tapi kita dalam agama maaf. Kita dalam agama kita pun kita ada panduan, batasan yang perlu kita kena ikut. Kita jangan rasa bangga ikut orang lain. Kita kena bangga Islam. Kan betul tak? Kita siap bangga ikut orang lain buat apa? Lepas tu tak tahu apa-apa mau betul-betul ikut. Orang masuk longgang, kita masuk longgang. Kan? Masuk neraka, Allah Akbar naudzubillah min zalik. Kita pun tak nak macam tu kan. Ustaz ada merawat rumah orang bukan Islam? Ada? You Ada. Tapi bagi saya lah, dia macam ni Ustaz. Bagus soalan ni. Okey. Biasa orang tanya saya, Ustaz ada rawat orang bukan Islam tak? Ada. Apa bangsa saya pun saya rawat. Okey, cuma nak akan tahu simple je. Sifir dia kalau orang bukan Islam, nisbah dia 1:1. Kalau orang orang bukan Islam, nisbah dia 1:1. Tapi kalau orang Islam, 1 nisbah tak tahu berapa. Okey, apa maksud saya ni? Kalau orang bukan Islam, dia buat baik kat dunia, Allah balas kat dunia terus. Sebab dia memang dah tak ada bahagian dekat akhirat. Tak ada. Sebab tu dia buat baik kat dunia, lagi buat baik, lagi dia kaya. Lagi dia baik, lagi dia sihat, lagi dia sembuh, lagi dia bahagia. Sebab apa? Sebab Allah balas kat dunia, 1 balas 1. Terus settle. Sebab tu kalau datang buat saya, simple dia. Kadang-kadang saya cakap, okey, saya buat bacaan yang pendek sikit dia, saya buatkan air penawar. So dia minum, sembuh dia. Gitu. Ataupun paling tak, okey, awak amalkan makanan sunnah ni, saya ajarkan ni, awak pancurkan sekian-sekian, ni, okey, awak balik awak minum sekejap lagi. Dia pancur minum, okey, sembuh. Sebab apa? Itu nisbah dia 1:1. Tapi kita orang Islam 1 nisbah tak tahu berapa. Kalau kita tak sembuh kat dunia, bahagian kita dapat kat akhirat. Faham. Dapat pahala tadi. Tak dapat kat dunia tapi dapat dekat akhirat. Ada orang dekat dunia dapat, akhirat pun dapat. Ada orang kat dunia dapat, akhirat tak dapat. Ada orang kat dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Jadi nak cerita kat sini bahawa kita tak tahu. Ketika kita ni berusaha untuk sembuh, Allah bagi sembuh time tu juga ataupun tak, itu hanya Allah yang boleh mengetahui. Kita berusaha je. Kita punya tugas kita berusaha, berikhtiar. Yang menyembuhkan Allah. Kalau kita tak sembuhkan juga sampai kita mati, itu hak Allah dan sebenarnya Allah sedang beri pahala yang banyak ikut jalan tersebut. Itu je. Okey. Berapa percentage Ustaz punya pesakit yang tak sembuh? Allah alam, kita pun tak pasti macam mana nak kata sembuh tak sembuh tu kita anggap kalau katakanlah dia dah tak datang pada kita tu, mungkin kita anggap dia sembuh ataupun dia berusaha tempat lain lah. Kalau kata sembuh ni tak tahu kita nak kata. Saya pun tak pernah buat kajian masa benda tu. Tapi kalau Ustaz boleh anggar dalam setiap 10 kali jumpa orang, Ustaz boleh agak je. Sebab dia ada rawatan yang perlu berulang. Dia tak seperti sekali tu sembuh. Ya, maksud saya macam overall lah. Lepas mungkin ada orang A, orang pertama lepas 7 kali, orang kedua lepas 10 kali, orang ketiga sekali je contoh. So secara total dia still kategorikan sembuh Alhamdulillah. Tapi on average lah, supaya macam dapat gambaran. Sebab jelas setiap orang pesakit lain kan memang sukar betul-betul untuk bagi nombor. Sangat sukar. Sebab dia tak tentu keadaan dia tu. Kita tak boleh nak kata, dia ni confirm sembuh. Kan? Kalau kita nak kata confirm sembuh tu, mungkin dari sudut pandangan, dia dah boleh ibadat balik, kan, dia dah boleh berjalan balik ke, ataupun nak boleh tak emosi dia dah stabil balik. Mungkin itu kot yang kita kata dia dah sembuh kan. Tapi itulah saya kata, kalau nak kata saya satu jumlah tu, peratusan pun susah. Peratusan lebih 50% tu insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kalau macam Ustaz yang datang jumpa Ustaz, ada masalah dan sebagainya, dan Ustaz scan, tak ada masalah gangguan pun sebenarnya. Berapa peratus? Okey. Sebab kadang-kadang macam Ustaz cakap, kedai tengah-tengah tadi tu dia ingat dia pun dia kena gangguan. Saya rasa 40% ada. Oh, dia tak kena gangguan maksudnya? Tak ada. Saya bagi satu situasi contoh. Ni pengalaman saya dalam rawatan juga. Saya cerita. Satu hari tu saya di call oleh seorang lelaki ni. Seorang anak lah lelaki ni. Ustaz, minta tolong Ustaz, mak saya dah kat hospital dah 4 hari dah. Dia semput yang teruk, terpaksa pakai bantuan oksigen ni. Tapi doktor dah cek macam-macam. Dah X-ray, dah CT scan, apa semualah dah cek. Semua clear Ustaz, tak ada masalah. Kami tak tahu buntu. Saya rasa dia kena sihir lah Ustaz. Ada orang buat dekat dia. Sebab tu dia macam tu. Saya kata, okey tak apa. Macam ni, datang rumah saya.
Lepas tu kebetulan pada hari keempat tu dia beli ijazah kan, dan dia keluar, dia terus pergi rumah saya. Mak dia ni umur 60 lebih. Jadi bila dia duduk depan saya baca ruqyah, baca Al-Quran, baca. Saya tengok tak ada kena dengan gangguan langsung. Tapi alhamdulillah saya ada satu ilmu lain yang Allah Taala beri, yang saya belajar, iaitu ilmu nadi. Saya boleh pakai nadi, saya boleh check apa sebenarnya yang sedang dialami dia berdasarkan emosi dia. Uish. Contoh, emosi dapat dari mana? Daripada organ dia yang lemah. Okey, contoh, saya bila pegang nadi makcik tu, saya tengok, paru-paru dia lemah dan juga thyroid dia lemah. Lemah tu bukan lemah apa tau, dia lemah tenaga pada organ tersebut. Menyebabkan saya boleh tahu, emosi makcik ni apa pada ketika itu. Okey. So, kenapa saya kata tenaga? Contoh, tangan saya ni, ini adalah jasad. Di balik jasad saya ni ada apa? Menyebabkan saya boleh kuat angkat tangan. Ada roh lah, tenaga. Tenaga. Okey. Kalau tak ada tenaga, saya tak kuat angkat ni. Okey. So, bila saya diagnose, tenaga makcik ni pada paru-paru dengan thyroid ni lemah. Maknanya bila tenaga dah lemah, fungsi lemah tak? Ya. So, thyroid dia lemah fungsi dia. Paru-paru pun lemah, sebab tu dia semput. Jadi, bila saya tengok, thyroid lemah. Thyroid ni apa emosi dia? Dia ada masalah hubungan silaturahmi. Lepas tu, paru-paru, dia punya emosi dia adalah, dia ni sentiasa bersedih. Dia ni sentiasa terasa hati. Dia sentiasa berkecil hati. Kerja Ustaz. Dia lagi lain macam. Ya. Ilmu nadi nama dia. Ilmu nadi. Tapi kita kena tahu dulu lah. Sebab tu saya belajar anatomi dan fisiologi. Tubuh badan tu kena tahu dulu. So maksudnya ilmu ini adalah ilmu sains lah. Betul. Ini ilmu perubatan Melayu. Okay. Tadi Ustaz cakap Okay. Okay. So, sebab tu saya cakap, saya tanya Yusuf, macam mana dulu Ibn Sina dia boleh tahu penyakit seorang tu tanpa ada mesin canggih macam kita sekarang? Nadi lah. So, dengan nadi dia tahu perangai orang tu macam mana, apa tengah lemah organ badan dia. Maksudnya nadi tu, kalau Ustaz nak mensimplifykan supaya orang faham, adakah jenis kelajuan denyutan betul, dan sebagainya? berbeza. Okay, saya bagi contoh. Ni keindahan ataupun amazing yang Allah Ta'ala ciptakan nadi kita ni kan. Okay. Saya bagi contoh. Saya pegang Yusuf contoh kan. Apa ni Ustaz? Tak ada berang sikit boleh? Mana saya ada masalah kan. Okay, contoh. Saya pegang nadi Yusuf contoh. Contohlah nama penuh saya sebut Yusuf. Saya dah mati je tau. Saya pegang nadi Yusuf, saya sebut ini Yusuf. Nadi ni sama, tak berubah. Tapi saya kata ini Ramli. Berubah dia punya. Memang macam tu Betul. Itu nak belajar kat mana ni Ustaz? Nak belajar kat mana ni? Perbuatan Islam Melayu Okay. So dulu kitab Konon Fiktif Ibn Sina kan, dia ada ajar tentang semua ilmu tentang perubatan Islam. Perubatan Islam ni bukan ruqyah saja. Itu satu juzuk saja. Perubatan Islam ni besar sebenarnya. Sebab tu perubatan moden yang sekarang ni sebenarnya asalnya daripada Ibn Sina tu. Telah diambil sikit dah dimodernkan kan. Begitu keadaan dia. So, berbalik pada yang tadi tu, bila saya tangan makcik ni, saya makcik dia ada dua. Thyroid dan paru-paru. Maknanya dia tengah sedih, sangat bersedih dan juga masalah silaturahmi. Saya terus tanya anak dia. Saya hubungan dengan mak. Saya tanya, mak duduk dengan siapa? Mak duduk seorang kat rumah. Mak duduk seorang. Anak ada 4 orang. 3 orang lelaki, seorang perempuan. So, duduk kat rumah. Kenapa duduk rumah? Tahun lepas, dah setahun suami saya meninggal. Sejak daripada suami saya meninggal, saya duduk seorang-seorang Ustaz. Anak saya jarang balik rumah. Padahal anak dia tak jauh mana pun. Lepas tu saya tanya, kenapa tak nak duduk dengan anak-anak? Dia kata menantu tak bagi. Tadi anak lelaki 3 orang, seorang perempuan. Yang 3 orang lelaki ni, kan ketua keluarga. Bila bini cakap, tak nak mak duduk dengan dia, dia pun ingin dengar cakap dia. Jadi, masalah sekarang ni, dia nak duduk sini, mak nak duduk dengan anak. Tapi anak pula tak bagi. Menantu pula tak bagi. Jadi, makcik ni duduk rumah seorang-seorang. Susah payah makcik ni seorang-seorang semua. Sakit ke tak sakit ke seorang-seorang kat rumah. Jadi, makcik ni, dia rasa sedih. Sebab apa? Sebelum tu duduk berdua dengan suami dia. Apa-apa dia buat dengan suami dia, semua dengan suami dia. Jadi, bila dah meninggal seorang-seorang, dia sedih tak? Dia sedih. Lepas tu, dia hubungan silaturahmi dengan anak-anak dia tadi kan. Maka berlakulah penyakit ni. Jadi, saya kata, ini bukan penyakit jin. Bukan kena sihir, santau, berbagai. Tak ada. Ini ada masalah hubungan silaturahmi. Awak tak jaga mak awak ni sekian-sekian. Kat situ juga saya sekolahkan dia. Saya bagi cukup. Mak dah besarkan kita punya susah payah ni. Awak biarkan dia macam itu. Sampai dia menangis. 4 orang ni alhamdulillah semua menangis. Minta mak ampunkan saya mak.
Lepas tu saya kata rawatan dia tak ada lain. Awak kena jaga mak awak. Sama ada awak nak gigit ataupun awak jaga kat rumah dia. Tapi dia tak ada kat Allah, memang dia semua berubah, dia jaga mak dia gigit. Alhamdulillah dalam tempoh seminggu saja mak dia ni dah tak ada semput yang dirasakan tadi tu. Jadi rawatan dia apa? Berbalik semula kepada personologi dia ataupun perangai yang tadi tu. Itulah keadaan dia. Tak ada kena dengan jin pun. Dan ini paling banyak berlaku sebenarnya. Uish. Itu dia. So ni sebenarnya kalau ikutkan dia adalah perubatan sains lah kan. Ada kena dengan sains. Cuma sains ni dia tak relate sangat emotion punya manusia. efek yang datang daripada organ-organ ni. Maksudnya mesej-mesej yang organ ni cuba sampaikan, apa yang saya nampak, dia tak ada correlation yang jelas dalam perubatan moden. Maksudnya organ ni problem tak. Apa sebenarnya psychologically yang masalah tu. Itu dia macam terputus. Betul. Sebenarnya perangai kita ni yang mencorakkan kesihatan badan kita. Sebagai contoh, kalau orang kuat majuk. Semput tak dia? Dia semput. Ya. Cepat semput. Dia cepat terasa hati, cepat sentap. Dia ada penyakit semput. Dia kena, jadi rawatannya apa? Bukan ambil ubat yang paling power. Itu nombor belakang-belakang. Yang depan sekali ubah perangai dia dulu. Daripada seorang kuat majuk kepada belapang dada, tenang, relax. Dengar dua orang cakap, mungkin ada betul ni dia cakap ni. Aku kena terima belapang dada dulu, terima pendapat orang. Sembuh penyakit dia. Satu lagi contoh, orang pandai marah-marah. Selalu kena sakit apa? Jantung. Sebab apa? Bila marah ni jantung, tenaganya banyak keluar pada jantung. Bila tenaga banyak keluar, saya kata apa? Bila tenaga dah lemah, jasadnya akan melemah. Maksudnya fungsi dia tak betul. Jadi rawatannya apa? Makan buat jantung setiap hari ke? Tak, kena ubah perangai dia. Jangan jadi pandai bertenang dulu. Berfikir secara rasional dari setiap sudut. Kan? Memaafkan orang. Okay? Kena buang perangai pandai dia. Barulah penyakit dia tu akan hilang. Ini baru relate sikit. Boleh cerita lagi buat organ lain. Contoh macam perut. Kalau ada masalah perut selalu, was-was akan tinggi. Oh ya? Ya. Siapa ada was-was tu, cek balik perut. Mesti ada masalah. So macam mana dia cek perut, dia kena tengok apa dia makan ke betul maksudnya? Okay, maksud contoh dia ada dia ada gastrik. Okay. Okay. Dia ada was-was tu. Kau banyak saya tanya siapa yang ada kan. Mesti betul lah, ada lah. So lebih kurang macam kalau ada masalah perut, ni mesti ada was-was. Kalau ada masalah was-was, perut ada problem ni. Dua-dua kena mengena. Boleh ada kait. Cuma kita dari sudut orang lain, janganlah kita judge dia. Kau ada was-was, kau confirm perut kau ada masalah. Ada macam tu. Ini adalah dapatan berdasarkan kajian. Kalau stres tu? Stres ni berkaitan dengan semua kat otak kita. Pineal, pituitary, thalamus, medulla. Semua kat otak. Ada gitu. Okay? Dan perangai dia apa dia? Semua balik ke hubungan pada Allah SWT balik. Kenapa stres? Sebab kita rasa semua kita buat. Tapi kalau kita yakin Allah bantu kita, kurang tak stres tu? Betul? Itulah rawatan dia. Nampak tak? Kan, betul. Ini personologi. Ini adalah emosi. Dan sebenarnya, apa kaitan dengan gangguan jin? Bila kita dah lemah tu, barulah jin datang bersempatan ganggu kita. Okay. Ini sangat interesting. Ni macam boleh buat podcast lain kan. InsyaAllah in the future lah. Sebab InsyaAllah boleh kita. Masa pun dah ada. Saya tak pernah expect ada. Sebab saya kadang-kadang saya terfikir kat Ustaz macam aku dah invite ni doktor, lawyer. So macam nak posting mana lagi kan. Tapi pusat rawatan Melayu kan. Memang ada pusat rawatan Melayu kat Malaysia. Okay, sebab tu kita di bawah kementerian KKM, dia pecah pada dua. Perubatan moden, perubatan komplementari. Okay. Di bawah perubatan komplementari ni, dia ada perubatan tradisional Melayu, perubatan Cina, tradisional India, homopati, dia ada perubatan Islam. Okay, jadi perubatan Melayu ni, perubatan tradisional Melayu ni satu. Ada. Contoh macam apa? Bekam, urut, herba. Kan? Herba, apa lagi? Semua yang berkaitan dengan gaya hidup. Semua. So sebenarnya perubatan Islam pun perlu ada benda ni semua. Sebab apa? Perubatan Islam sebenarnya memang itu pun. Dia bukan ruqyah ya, bukan. Ruqyah ni salah satu juzuk saja. Kalaulah perubatan Islam tu ruqyah saja, Ibn Sina tak akan jadi seorang yang pakar dalam perubatan. Semua dia akan kaitkan dengan jin dia. Betul? Kan? Sebab tu kita kena tahu benda ni. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 aja dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar,
klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.